Bila sebut saja pokok buluh, sudah pasti kita terbayang lemang yang begitu enak dimakan bersama rendang semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri khususnya. Satu ketika dahulu, jika kita ingin melihat pokok buluh, kita perlu masuk ke hutan. Tapi kini, pokok buluh sudah berada di dalam rumah. Buluh kini sudah dijadikan pelbagai bentuk hiasan untuk mencantik dan menceriakan lagi suasana rumah masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 7, kita fokuskan kepada penilaian kerana tema 7 sudah pun habis. Kita pelajari bersama. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat membaca teks, kemudian membuat rumusan dan ramalan tentang masa depan penanaman buluh di Malaysia berdasarkan kemahirannya iaitu penilaian. Mari kita baca bersama-sama buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tanjuknya Penanaman Buluh Secara Komersial. Buluh ialah tumbuhan tidak berkayu yang banyak kegunaannya. Tumbuhan ini cepat membiak tanpa penjagaan rapi. Selain itu, tempoh matang buluh singkat, iaitu antara 3 hingga 5 tahun. Secara tradisi, buluh digunakan untuk membuat lemang, manakala rebungnya dijadikan makanan. Buluh juga berguna dalam penghasilan produk seperti kraf tangan, bubu, bidai, pencukir gigi, lidi sate dan perabot. Selain itu, buluh menjadi tanaman landscape di kediaman persendirian atau taman awam. Buluh dapat dikomersialkan bukan saja untuk pasaran tempatan, malah untuk pasaran antarabangsa. Oleh itu, produk daripada buluh mestilah dipelbagaikan. Misalnya dalam penghasilan pelbagai produk yang terkini. Antaranya termasuklah papan, pakaian, kertas dan peralatan formasi. Ini pula sebahagian daripada gambar yang menunjukkan produk daripada buluh. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid dikenaki rujuk kamus untuk mencari makna bagi menentukan penggunaan perkataan yang tepat. Perkataan ini adalah perkataan yang berwarna merah tu. Mari kita baca dulu. Pokok buluh madu senang tumbuh tanpa mengira ataupun menentu jenis tanam. Namun demikian, buluh ini lebih baik ditanam di kawasan yang mempunyai perairan atau saliran yang elok. Buluh madu biasanya ditanam melalui anak pokok. Pada peringkat awal, anak pokok disiram 2 kali sehari selama atau sepanjang bulan untuk mengelakkan pokok mati. Pokok ini juga perlu dibaja sekali dalam 3 bulan. Bagaimanapun, pokok buluh madu tidak memerlukan kawalan serangga perosak kerana pokok ini tegap ataupun lasak dan boleh tumbuh liar. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan bagi latihan pada hari ini. Untuk latihan yang pertama, anak murid dikenaki membuat rumusan. Ini contoh rumusan. Rumusan yang dapat kita peroleh ialah pokok buluh mudah ditanam. Selain itu, banyak produk yang boleh dihasilkan daripada buluh. Di samping itu, produk buluh berpotensi untuk dipasarkan di dalam dan di luar negara. Latihan kedua pula, kita dikenaki membuat ramalan berkaitan dengan produk buluh ni di Malaysia. Apakah ramalannya? Contoh, untuk masa depan, buluh akan menjadi tanaman komersial utama negara. Banyak kilang akan dibina untuk menghasilkan produk daripada buluh. Kesannya, banyak peluang pekerjaan diwujudkan apabila industri buluh berkembang dan produk daripada buluh buatan Malaysia akan terkenal. Ini kerana cuaca, tanah dan persekitaran yang sesuai pokok buluh ditanam di negara kita. Latihan yang ketiga, anak murid dikenaki memilih perkataan yang sesuai. Okey, yang pertama tu, pokok buluh madu senang tumbuh tanpa mengira jenis tanah. Yang kedua, namun demikian buluh ini lebih baik ditanam di kawasan yang mempunyai saliran yang sesuai. Dan yang ketiga, buluh madu biasanya ditanam melalui anak pokok. Pada peringkat awal, anak pokok disiram 2 kali sehari selama sebulan untuk mengelakkan pokok mati. 2 kali je sehari. Pokok ini juga perlu dibaja sekali dalam 3 bulan. 3 bulan sekali, baja sikit. Bagaimanapun, pokok buluh madu tidak memerlukan kawalan serangga perosak kerana pokok ini lasak dan boleh tumbuh liar.
Dan latihan yang keempat pula memberi makna perkataan. Perkataan yang pertama, mengira. Maknanya apa? Menghitung berapa jumlahnya. Yang kedua, saliran. Saliran maknanya mengalirkan atau mengalir keluar air di sesuatu kawasan. Selama pula, maknanya sepanjang masa yang tertentu. Dan yang terakhir sekali, perkataan yang keempat iaitu lasak. Tahan lama maknanya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan penanaman buluh di Malaysia. Ingat buluh, ingat lemak.